Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat kita. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita ni bila dah ada dalam 10 orang ke atas tu boleh start lah. Dah ramai yang masuk. Sementara kita menunggu ni, insyaAllah boleh tengok dulu kitab yang akan kita baca pada pagi ni, kitab yang muqarrar kita ni. Minum teh tarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Penghulu kita, Tuan Haji Asri, Puan Hajah Sanaria, Hajah Wan Dayang, Hajah Jamila, ahlan wa marhaban bik. Lama tak jumpa bersua muka lah ya. Share dulu, boleh share dulu. Kita share kepada sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan sharing kita dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat yang lain. Pagi-pagi ni kita ngaji kitab. Okey, dah ada 11 orang. So kalau kitab, ni kitab dia ya, yang kitab yang telah diterjemahkan dan disyarahkan. Kita pakai kitab ni, Minhajul Abidin. Dalam kelas ini, kelas Tafaqquh Fiddin, Negeri Pahang, Masjid Tengku Ampuan Hajah Afzan, Indra Mahkota. So selamat datang kepada sahabat-sahabat kita yang selain daripada peserta-peserta kelas Tafaqquh Fiddin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis pengajian ilmu yang kita adakan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, marilah sama-sama kita buka kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala bacaannya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, para seluruh masyaikh dan guru-guru kita, muslimin, muslimat, sama ada yang telah pergi meninggalkan kita ataupun yang masih lagi hidup bersama-sama dengan kita. Dan kita tujukan khusus kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta kelas Tafakuh Fiddin Negeri Pahang, anjuran Yayasan Pahang, serta tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran langsung ataupun kelas online yang kita adakan pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, izin dan perkenannya Allah, maka kita dapat meneruskan siri pengajian kitab kita, iaitu kitab Minhajul Abidin yang kita jadikan sebagai muqarrar ataupun silibus kelas Tafakuh Fiddin anjuran Yayasan Pahang ini. Mudah-mudahan dengan kita memutalaah akan kitab yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini dapat memberikan panduan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah yang diredai dan dikasihi olehnya. Baik, dalam perjalanan kita menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab memang semua daripada kita tahu ending daripada perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini adalah kematian. Dan kematian itulah yang akan menyebabkan kita beralih alam daripada alam yang fana kepada alam yang baqa, daripada alam dunia kepada alam akhirat. Jadi sebagai orang yang beriman, kita sangat yakin bahawa di sana akan menunggu kita perkara yang tak kita jangka, perkara yang mana untuk kehidupan kita yang kekal abadi, yang sepatutnya kita bersiap sedia daripada sekarang untuk kita menempuh kehidupan yang abadi di sana kelak. Sepatutnya kehidupan kita di dunia ini tidak kita sia-siakan, tidak kita lalaikan dengan kelazatan ataupun dengan kemewahan ataupun dengan kehidupan di dunia ini yang memang disebut di dalam Al-Quran sebagai kehidupan yang menipu daya kita, kerana kita sudah tahu bahawa di sana sedang menunggu kita kehidupan yang sebenar, yang mana kehidupan di sana adalah kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang terbaik bagi kita, yang mana di sanalah nanti kita akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada kita menjadi orang yang syaqiyun. Syaqi ni maksud daripada perkataan Arab syaqawah, orang yang celaka, ataupun orang yang sa'idun, ataupun su'ada dalam jamaknya, orang yang berbahagia. Yang mana kita tahu orang-orang yang celaka ini orang yang mana dalam kehidupannya di dunia ini dia penuh dengan maksiat dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu taat kepada Allah, sehinggalah ke hujung nyawanya dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka padanya. Sudah tentulah orang ini akan digolongkan dalam golongan orang yang saqiyun ataupun syaqawah tadi, orang yang celaka. Manakala orang yang kehidupannya penuh dengan mentaati akan Allah Subhanahu wa taala dan dia
dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, di dalam keimanan kepada Allah, sudah tentulah inilah ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam golongan suada tadi, orang-orang yang sa'idun, orang-orang yang berbahagia di sana kelak. Jadi itu keimanan yang ada pada kita. Tinggal lagi bagaimanakah persediaan kita, bagaimanakah kekuatan hati dan sanubari kita untuk menyambut ilmu ataupun knowledge yang kita tahu ini. Kadang-kadang setengah orang tu dia tahu je, tapi dia tak nak bersedia untuk ke sana. Kerana apa? Kerana dia ditipu oleh nafsunya, dia ditipu oleh syaitan, dia ditipu oleh dunia, dia ditipu oleh anak, isteri, harta dan segala nikmat yang ada di sekelilingnya. Jadi kita tak nak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditipu oleh keduniaan, ditipu oleh nafsu, ditipu oleh hawa nafsu kita sendiri, ditipu oleh kelazatan-kelazatan dunia yang memang dijadikan untuk menipu daya kita sebagai ujian kepada kita yang berjalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita memerlukan panduan, dan panduan sudah tentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan panduannya. Dan panduan yang Allah Ta'ala turunkan itu adalah kitabullah. Dan kitabullah bagi kita ialah Al-Quran. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan rusul-rusulnya sebagai panduan untuk kita mengikuti Rasul, mengamalkan amalan ataupun ajaran yang dibawa oleh Rasul, untuk kita jadikan ianya sebagai bekalan untuk dibawa pulang ke negeri akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sebab itu yang paling faham, yang paling terror orang khabar untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitab suci dan juga pengajaran rasul-rasul ini, tak lain dan tak bukan ialah para ulama. Sebab itu ulama itu disebut sebagai warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Dan ulama dia tidak mewariskan kepada kita harta benda, wang ringgit. Dia tidak mewariskan kepada kita perkara-perkara yang berbentuk kemewahan, kelazatan dunia. Apa yang dia wariskan ulama kepada kita? Ulama mewariskan kepada kita ilmu dan pengetahuan. Panduan-panduan bagaimana untuk kita berjalan menuju kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui kajian mereka terhadap kitab suci Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang paling faham untuk mencedok daripada hikmah ataupun rahsia-rahsia Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah para ulama. Sebab itu kita tengok sebagaimana yang semua telah faham bahawa dalam agama Islam, konten kepada agama Islam itu ada 3 ilmu yang besar. Pertama, ilmu berkenaan dengan akidah ataupun yang diterjemahkan sebagai rukun iman kita. Yang kedua, ilmu yang berkait dengan fiqh ataupun fiqh ataupun yang diterjemahkan dalam rukun Islam. Dan yang ketiga, ilmu yang berkait dengan kebatinan kita, kerohanian kita ataupun yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Ini dalam rukun iman, yang ini semua kita dah tahu. Jadi sudah tentu di setiap ilmu-ilmu ini ada ulama-ulamanya, ada keilmuan-keilmuannya, kearifan-kearifannya yang mana tak semua orang dia mahir dengan satu-satu bidang. Contohlah macam kita, doktor pakar, tapi dia pakar bahagian mata sahaja. Pankreas dia tak tahu. Bahagian kaki dia tak tahu, ya. Atau doktor pakar pun ada begitu. Begitu juga dengan ulama ini, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita tengok bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah imam yang menguasai pelbagai ilmu, tapi fokus kajian Imam Syafi'i rahimahullahu taala hanyalah tertumpu kepada bahagian fiqh. Jadi kita tengok kajian Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Malik, Imam Hambali, ya, Imam Maliki dan Imam Hanafi adalah kajian mereka itu fiqh.
ataupun fiqh. Jadi untuk kita memahami perkara-perkara yang berkait dengan syariat fiqh, kita kena berjumpa dengan fuqaha, ulama-ulama fiqh. Itulah kajian mereka. Begitu juga dengan ulama usuluddin, tuan-tuan, ulama tauhid, ulama ilmu kalam. Ada ulama-ulamanya, ada orang yang mengkajinya, ada dia punya school ataupun mazhab, ataupun dia panggil sebagai aliran yang tertentu yang membuat kajian. Dan demikian juga dengan tasawuf. Untuk kita mengkaji dan belajar ilmu tasawuf, kita kena refer, kita kena rujuk kepada ilmuwan ataupun ulama-ulama yang terkenal dalam bidang tasawuf. Dan salah satu ulama yang sangat terkenal dalam bidang tasawuf ni, ramai ulama-ulama tasawuf ni, tuan-tuan. Dan salah satu yang paling terkenal ialah Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang mana kitab ni kita sedang baca. Sebenarnya kitab Imam Ghazali ni kita dah baca semenjak kita pada tahun 2015 lagi. Kalau tuan-tuan dan perempuan, para peserta Tafakur Fiddin ni masih ingatlah ya. Sebab semua muqarrar ataupun semua silbus dalam pengajian Tafakur Fiddin Negeri Pahang atau yang dianjurkan oleh Yayasan Pahang ini, kita menjadikan kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu sebagai silbus dalam pengajian kita. Pada level ataupun tahap pertama dulu, itu saja yang berbeza. Yang tu kita baca kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi. Tapi walaupun ianya kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi, tapi ianya sebenarnya mensyarahkan kitab Bidayatu Al-Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Dia tak lagi juga daripada Imam Al-Ghazali. Ya. Kemudian kita naik kepada bimbingan mukmin. So bimbingan mukmin ini pun perkara yang sama juga ya, adalah daripada kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sampai kepada kitab yang ketiga, iaitu kitab Minhajul Abidin. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita tahu dan kita dapat mengikuti setiap kitab-kitab yang kita baca ini dan kita dapat ambil manfaat daripadanya. Baiklah, saya akan terus masuk ke dalam sambungan pengajian kita. Kalau tak silap saya, kita telah sampai kepada muka surat 286. Betul Hajah ya? ...286 ya? Baik. Masuk sikat ini berlainan. Baik. Kita terus sambung daripada kitab kita ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ini berlainan dengan orang yang sentiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya memohon kebaikan kepadanya pada hari kiamat nanti. Dia akan menemui kebaikan dan kemaslahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang seorang hamba-Nya yang baik yang berada di dalam kerajaan Firaun. Hamba itu menasihati Firaun agar beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Mendengar nasihat itu, Raja Firaun menjadi marah dan hendak membunuhnya. Maka berkatalah hamba yang baik itu, aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah kerana Allah mengetahui keadaan hamba-Nya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara dan melindunginya dari tindakan jahat Firaun. Bahkan Firaun dan pengikutnya ditimpa bencana yang sangat dahsyat, iaitu tenggelam di dalam lautan, sedangkan dia hamba yang baik selamat dari bencana itu. Demikian juga dengan Nabi Musa alaihi salam, baginda selamat sampai ke seberang lautan. Baik. Dalam cerita kali ini, musannif ataupun orang yang mensyarahkan kitab Minhajul Abidin ini, dia membawa syarahan berkenaan dengan bagaimana seorang yang duduk di samping Nabi Musa alaihi salam. Dia tak sebutkan siapa nama orang tu di sini ya. Tapi kalau mengikut bahawa orang ini dia selamat, saya kira bahawa orang ini ialah orang yang beriman dengan Nabi Musa tetapi dia terselamat. Siapa agak-agaknya kita boleh teka ya. Dia duduk di istana Nabi Musa, rapat dengan Nabi Musa,
dia duduk di istana Firaun, dia rapat dengan Firaun, tetapi dia terselamat. Sebab kita tengok daripada sejarah kita ni, Masyitah, iaitu tukang sikat anak Firaun. Masyitah ini dia tak terselamat. Bukan Masyitah ni, orang yang dimaksudkan ni bukan Masyitah ya. Masyitah akhirnya dia dibunuh oleh Firaun dengan disuruh dengan Firaun ni menyalakan kawah yang air yang menggelegak dalamnya, disuruh satu keluarga Masyitah ni terjun ke dalam kawah tersebut. Itulah zalimnya Firaun ya. Dan akhirnya semua dah terjun, tinggal dia dengan anak kecil dia. Akhirnya Allah Ta'ala mengizinkan anak kecil tu berkata-kata kepada ibunya. Kalau kita baca ya, sejarah bagaimana Masyitah, tukang sikat Firaun ni, artinya anak kecil yang di pangkuannya itu beritahu, "Hai ibu, janganlah engkau ragu-ragu, maka terjunlah. Sesungguhnya engkau berada di pihak yang benar." Lalu Masyitah pun terjun dengan anak-anak kecilnya. Yang dimaksudkan dalam cerita ni ya, bahawa orang yang selamat ini yang memberitahu Firaun supaya beriman kepada Nabi Musa dan mendengar akan nasihat Nabi Musa itu ialah isteri Firaun sendiri. So kita terkejut di dalam satu-satu kezaliman yang besar. Macam Firaun, tak ada lah satu orang yang lebih zalim, yang lebih dahsyat kezalimannya nak kita bandingkan dengan Firaun ini. Sebab Firaun ini, dia bila mana dia mendapat ramalan daripada ahli sihir dia bahawa satu masa nanti kerajaannya akan diruntuhkan, dijatuhkan, ataupun dia ni akan jatuh kekuasaannya disebabkan oleh satu orang bayi lelaki yang lahir daripada Bani Israel. Lalu apa dia buat? Dia perintahkan pada tenteranya mencari seluruh bayi-bayi yang lahir daripada Bani Israel, orang bayi lelaki lah, yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ini disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Yaqtuluna abna'ahum, artinya mereka ini membunuh anak-anak lelaki di kalangan Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'ahum, dan mereka ini menghidupkan anak-anak ataupun bayi-bayi perempuan. Pasal apa? Sebab dia dengar ramalan daripada Tok Nujum dia yang mengatakan bahawa kerajaan Firaun ini akan jatuh satu masa disebabkan oleh satu orang bayi yang lahir daripada Bani Israel. Jadi sebab itu kita tengok sangat zalim Firaun melakukan rakyatnya, ya, Bani Israel. Jadi pembunuhan demi pembunuhan yang dia buat oleh Firaun ini, walaupun dia bunuh semua bayi-bayi lelaki yang lahir pada masa itu, namun kehendak Allah tetap juga terjadi. Artinya Nabi Allah Musa alaihi salam yang dilahirkan, dihanyutkan oleh ibunya, akhirnya sampai ke istana Firaun dan dipelihara oleh Firaun sebagai anak angkatnya, dibesarkan di istana Firaun. Dan apa yang lebih menjadi pelik, tanda tanya, ya, isteri kepada Firaun sendiri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatlah kekuasaan Allah. Di tengah orang kampung, takkanlah di tengah-tengah istana Firaun ada orang beriman. Itulah tuan-tuan ya. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendaki sesuatu, tidak ada perkara yang mustahil. Jadi yang dimaksudkan oleh musannif dalam kitab ini ialah orang yang beriman yang menyuruh Firaun ataupun menasihati Firaun agar beriman kepada Nabi Musa itu ialah isteri Firaun sendiri. Iaitulah ibu angkatnya kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ya. Baik. Tapi Firaun, kita semua dah tahu ceritanya, dia tak dengar nasihat isterinya dan dia bahkan menentang setiap orang yang menyuruh dia supaya beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan akhirnya kita tahu ceritanya bagaimana Firaun dan bala tenteranya Allah Ta'ala tenggelamkan di Lautan Merah. Bila mana dia mengekori Nabi Musa untuk membunuh Nabi Musa, mereka cross. Masa tu Nabi Musa pukul tongkatnya ke Laut Merah, terbelah Laut Merah. Jadi tentera Nabi Musa dan Bani Israel lepas menyeberangi ke seberang, diikuti oleh Firaun dan bala tenteranya,
kemudian sampai di tengah-tengah, laut pun bertangkup. Bila laut bertangkup tu tuan-tuan, Firaun dan bala tenteranya tenggelam dalam laut. Tapi sebelum ataupun masa dekat nak mati tu, baru Firaun sebut, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Pada masa tu tak berguna lagi dah, sebab dia sudah pun sakarat. Artinya dah nyawa-nyawa ikan. Taubatnya tidak diterima lagi, pengakuannya sudah tidak diterima lagi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita. Walaupun jahat macam Firaun, walaupun sejahat-jahat macam iblis, tetap Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kepada kita untuk kita kembali kepadanya. Dengan syarat jangan sampai 2 saat ini, iaitu bila mana sampai nyawa ke gharqarah. Ini disebut dalam hadis. Pintu taubat itu akan ditutup dengan 2 keadaan. Satu, bila mana nyawa sudah sampai ke gharqarah, ke halqum, ya, tak ada dah pintu taubat masa tu tutup dah. Dan yang kedua, bila mana matahari terbit daripada sebelah barat, iaitulah tanda-tanda kiamat besar sudah pun nyata di hadapan. Masa itu sudah terlewat bagi seseorang itu untuk bertaubat. Sebab itu, selama mana hayat kita masih lagi di kandung badan, jahat macam mana kita pun, tak adalah orang yang lebih jahat daripada Firaun, tak adalah makhluk yang lebih jahat daripada iblis la'natullah. Tetap Allah Ta'ala beri peluang kepada mereka. Iblis berapa kali ya minta dengan Nabi Musa nak taubat kepada Allah. Ni dah tuan-tuan semua dah dengar cerita ni ya. Satu hari iblis jumpa Nabi Musa, beritahu Nabi Musa, wahai Musa, oleh kerana engkau ni kalimullah, sentiasa berjumpa dan bercakap-cakap dengan Allah, engkau cuba tanya Allah, boleh tak aku ini bertaubat, dan Allah Ta'ala boleh tak terima taubat aku? Nabi Musa kata, baiklah aku tanya Allah. Bila jumpa dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa tanya tentang hasrat iblis yang nak bertaubat. Lalu Allah Ta'ala beritahu, boleh aku terima syarat, boleh aku terima taubat iblis itu dengan syarat. Syarat dia mudah je, dia sujud kepada kubur Nabi Adam. Itu saja syarat dia, mudah je Allah Ta'ala bagi syarat dia. Lalu Nabi Musa pun balik jumpa dengan iblis, beritahu, wahai iblis, Allah Ta'ala boleh terima taubat engkau dengan syarat engkau sujud ke kubur Nabi Adam. Iblis kata apa? Masa hidup pun aku tak sujud, ini kan pula dah mati. Tengok tuan-tuan, bila mana hati dah tertutup, tak adalah ya. Jangan kita jadi manusia yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatinya. Ya, sebab hati ni masalah yang sukar untuk kita bendung. Ya, hati kalau dah keras susah tuan-tuan. Sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menggolongkan kita ini dalam golongan orang-orang ataupun hamba-hambanya yang memiliki hati yang lembut. Ya, hati yang lembut dan suka bertaubat kepada Allah. Setiap hari kita bertaubat kepada Allah. Sebab itu kita jangan lupa doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dan seelok-eloknya doa itu memang sentiasa kita amalkan bagi orang yang sentiasa mengamalkan doa selepas daripada wuduk. Sebab itu doa selepas pada wuduk ini tuan-tuan jangan tinggal. Lepas je wuduk, baca doa Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini semua kita dah hafal ya. Cuma tinggal lagi kita beramal ataupun tidak. Jadikan ianya amalan. Kerana orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah orang yang memiliki hati yang lembut. Tuan-tuan, rahsia untuk dapat hati yang lembut, kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab tak sempat hati dia nak keras. Tak sempat kan, setiap kali kita melakukan dosa, ada titik-titik hitam yang menutupi hati kita. Namun, bila seseorang itu sentiasa melazimkan dirinya dengan bertaubat kepada Allah, maka noda-noda tersebut akan sirna, akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan hatinya lembut. Orang yang hatinya keras ni pasal apa? Dia tak nak bertaubat. Ya, banyak dosa
tak nak bertaubat, tak nak kembali kepada Allah, itulah yang menyebabkan hatinya menjadi keras. Sebab itu bagi orang yang sentiasa melazimi dengan bertaubat, beristighfar, dan salah satu contoh yang saya sebutkan tadi ialah doa selepas daripada setiap kali kita berwuduk akan menjadikan seseorang itu memiliki hati yang lembut, hati yang sentiasa ingin kembali kepada Allah, sentiasa mengakui akan kesalahan-kesalahan sekiranya kita melakukan kesalahan. Inilah hati yang hidup. Inilah hati yang hidup. Jadi hati yang seumpama ini, insya-Allah hati yang akan patuh kepada segala kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang kita melakukan dosa, tapi cepat hati ini tergerak untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, mengakui dosanya. Itulah hati yang tidak berpenyakit. Itulah hati yang lembut, ya. Sebab itu jangan biarkan dosa kita bertumpuk-tumpuk, artinya sebulan sekali bertaubat. Dah, taubat ni kalau boleh setiap masa. Kalau macam tadi, lepas doa wuduk kan paling kurang 5 kali sehari. Lagi banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi baik, ya. Baik. Jadi ini ibarat daripada apa yang diceritakan oleh musannif kepada kita tentang bagaimana seorang yang tinggal di istana Firaun dan beriman kepada Allah, dan dia berani menasihati Firaun untuk beriman dan mengikuti Nabi Musa. Tapi orang ni tak dibunuh, tak dibunuh. Ya, itulah kita tahu bahawa dia adalah Asiyah. Asiyah ni apa dia? Isteri kepada Firaun. Baik. Kita baca lagi, oleh kerana dia berserah kepada Allah, maka Allah pun memeliharanya dari keburukan dan kecelakaan. Sangat tinggi tawakal Asiyah ni. Dia tahu suami dia macam mana, Firaun, tapi dia punya penyerahan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk dalam bab yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Kita masih lagi membicarakan bab bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawakal tu apa dia? Menyerahkan diri kita zahir dan batin 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala akan nasib baik dan nasib buruk, untung baik, untung buruk diri kita ni, kita serahkan kepada Allah. Kerana dialah sebaik-baik pengurus dan sebaik-baik pentadbir, dan dialah yang maha menentukan kehidupan kita. Ya, kita disuruh berusaha dan berikhtiar, itu wajib bagi kita. Namun semua ketentuan, semua ketetapan adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita balik sedikit pada bab qada dan qadar. Di samping kita membicarakan bab ini, kita kembali kepada bab qada dan qadar. Dan dalam kitab pun dia ada cerita, ya, bahawa setiap, dia panggil khatar ataupun khatir ataupun khatarah, lintasan. Lintasan apa? Lintasan akal kita, lintasan perasaan kita, lintasan hati kita. Setiap lintasan yang ada pada diri kita, zahir maupun batin. Lintasan zahir tu ataupun, dan zahir ni paling mudah sekali, kelipan mata kita. Mata kita berkedip ni tuan-tuan, tak boleh kita nak kontrol, ya. Begitu juga dengan nafas kita turun yang naik, tidak boleh kita kontrol. Apa saja lintasan, kalau macam zahir ni kita nampak kedipan mata kita lah. Yang batin yang kita tak nampak, lintasan akal yang berlaku dalam akal kita, lintasan yang berlaku dalam hati dan perasaan kita, ya. Jadi benda tu tak nampak. Semua lintasan-lintasan itu adalah takdir, suratan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah tak lepas satu perkara pun, walau sebesar habuk pun di atas alam ini yang terlepas daripada suratan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud takdir, daripada kehendak dan juga kudrat Allah. Allah Ta'ala sudah berkehendak. Allah Ta'ala yang berkuasa atas melakukan apa yang dia kehendaki. Itu namanya suratan qada dan qadar ataupun suratan takdir yang kita nama. Ya. Namun bagi kita tetap mempercayai bahawa segala sesuatu itu mesti telah ditentukan, diputuskan oleh Allah. Skripnya telah Allah Ta'ala sediakan bagi kita ni, kita jalan saja. Namun
Bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, usaha dan ikhtiar itu wajib. Dan di sinilah tuan-tuan, kalau benda yang sekecil kelipan mata, lintasan daripada akal, lintasan daripada hati itu ditetapkan, ditentukan datangnya daripada Allah, apatah lagi usaha dan ikhtiar. Usaha kita, ikhtiar kita, pilihan kita, ikhtiar ni pilihan ya. Pilihan kita juga datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah Allah Taala sebut kullun min indillah. Ini baru kita faham bab qada dan qadar. Kadang setengah orang dia kadang-kadang dia rasa Allah Taala itu buat perkara yang baik saja. Perkara yang buruk tu bukan Allah Taala yang lakukan. Dia khabar tak betul lah. Semua Allah Taala tu dia nak benda yang baik je, takkan Allah Taala buat benda yang buruk. Tak. Baik dan buruk semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Semua datang. Sebab itu kita disuruh beriman dengan qada baik dan qada buruknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena mengakui walaupun kita ini dari segi usaha dan ikhtiar itu ianya adalah wajib bagi kita, namun jauh di sudut hati kita, di sudut keimanan kita, kita mengakui bahawa usaha dan ikhtiar kita juga datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita wajib berusaha dan berikhtiar. Benarlah tuan-tuan, Allah Taala sebut sebagaimana ayat yang saya baca tadi, kullun min indillah. Setiap sesuatu semuanya datang daripada Allah. Kalau kita dapat melihat, dapat memahami perkara ini, maka tuan-tuan, hati kita akan faqir ilallah, sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu tidak ada suatu perkara pun di atas alam ini yang terlepas daripada urus dan takbirnya Allah, daripada kehendaknya Allah, ya. Sebab itu tuan-tuan, hati orang yang seumpama ini dia tenang. Sebab hati ini sentiasa memandang kepada Allah. Allah Ta'ala dah berkehendak, Allah Ta'ala dah memutus, Allah Ta'ala lah yang berkuasa atas mengada dan mentiada, menaik ataupun menurun. Cuma kita wajib berusaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar kita tidak mendatangkan natijah ataupun hasil ataupun result. Bukan usaha dan ikhtiar kita yang mendatangkan hasil. Bukan usaha dan ikhtiar kita yang menyembuhkan, namun kita wajib berubat. Yang menyembuhkan tetap Allah, yang mengenyangkan tetap Allah, yang menghilangkan dahaga tetap Allah, yang mengangkat sesuatu pada satu tempat tetap, yang menggerak, yang menaik, yang menurun, semua tetap Allah. Tapi kita wajib disuruh untuk berikhtiar. Untuk dapat kenyang, wajib kita kena cari makanan untuk makan. Untuk dapat ilmu, untuk dapat makrifah, wajib bagi kita belajar seumpama ini. Baru mendatangkan asbab. Ya, kita kena ikut asbab, ya, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana asbab itu juga Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan. Sebab tu saya sebut tadi, usaha dan ikhtiar kita juga adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena ingat. Ya, baik. Jadi, kalau kita tengok di sini tadi, bahawa oleh kerana dia berserah kepada Allah, maka Allah pun meliharanya dari keburukan dan kecelakaan. Ini bab tawakal. Oleh kerana kita menyerahkan nasib kita, zahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah lah yang akan menguruskan kita dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, contoh, ni di antara dua contoh takdir. Satu, kita tengok takdir yang ditentukan kepada masyiatah. Masyiatah nampak takdirnya takdir yang buruk, iaitu setelah ditahu bahawa dia beriman kepada Allah dan ajaran Nabi Musa, Fir'aun memerintahkan diri masyiatah dan keluarganya dibunuh oleh Fir'aun dengan terjun ke dalam kawah yang sedang menggelegak. Nampak takdir buruk, tetapi dia tetap baik bagi masyiatah. Masyiatah lah di antara orang yang telah dinyatakan, disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam kitab-kitab terdahulu, di antara penghuni syurga. Artinya dah tahu dah confirm dah. Masyiatah ini matinya confirm masuk syurga. Disebut dalam Al-Quran, ya. Di antara calon-calon syurga itu adalah masyiatah, ya, yang mana kuburnya
masa Isra' dan Mi'raj itu berbau, Nabi lalu dekat kuburnya, bau sangat wangi kuburnya, ya. Sangat wangi, menunjukkan bahawa kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Tapi nampak dari segi takdir urusan hidup dia, takdirnya nampak macam buruk. Sebab apa? Kena bunuh diri, dipaksa oleh Fir'aun tu terjun ke dalam periuk ataupun api yang sedang membakar, ya. Jadi mati dia dalam keadaan yang sangat menyiksakan. Namun walaupun takdir itu takdir buruk, dia tetap baik, dia tetap mulia. Cuba kita tengok satu lagi takdir yang baik. Isteri kepada Fir'aun dah lah jadi permaisuri, tapi oleh kerana dia beriman, dia nasihat pada Fir'aun mengikut cerita ni, tapi dia tidak dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun tidak mengapa-apakan dia. Jadi dia terus hidup sebagai seorang permaisuri raja sehinggalah akhir hayat dia. Nampak takdirnya baik, namun dia berakhir juga dengan kebaikan. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal masyitah tadi, walaupun dia menerima takdir yang buruk, dia berserah, dia bertawakal dengan sepenuh hati kepada Allah. Begitu juga dengan isteri Fir'aun ini, ya. Dia tetap berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Tapi cuma kita tengok tadi, satu menerima takdir yang buruk, satu lagi menerima takdir yang kita kata agak baik berbanding dengan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok ini ialah, ya, Allah Ta'ala beri satu kelebihan dalam cerita zaman Firaun ini. Bila mana Nabi Allah Musa dipanggil oleh Firaun untuk untuk berhadapan dengannya. So Nabi Musa pun, ni kita ringkaskan cerita, Nabi Musa pun menyeru Firaun untuk beriman kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah. Firaun kata tak mau. Kalau gitu, Firaun kata, okey, apa boleh engkau buktikan tentang kekuasaan Tuhanmu? So Nabi Musa, di antara yang kita tahu, di antara mukjizat Nabi Musa AS ini, dia boleh mengeluarkan tangannya. Dia masukkan tangannya dalam jubah dia dan dia keluarkan. Bila dia keluarkan itu, tangannya bercahaya. Tak cukup setakat itu, ya. Lepas tu dia keluarkan tongkat dia. Dia lepaskan tongkatnya itu akan menjadi ular. Firaun kata, ini semua sihir. Baiklah, dia kata, kalau gitu kita tanding dalam bab sihir. Kalau engkau menang, maka engkau benar. Kalau aku menang, maka aku benar. Jadi ringkaskan cerita, Fir'aun pun dia mengumpulkan semua ahli-ahli sihir. Jadi tuan-tuan, yang duduk dengan Fir'aun ini bukan ahli-ahli sihir jalanan. Semua maha-guru sihir. Semua taiko sihir. Ya, kalau mengikut ranking yang teratas sekali. Kalau macam orang karate ni dah dan yang keberapa dah, ya. Bukan yang pakai ikat pinggang putih, kuning, hijau, biru. Dah. Ini tahap tertinggi lah. Ini maha guru, tuan-tuan, ya. Yang duduk dengan ahli sihir, yang duduk dengan Fir'aun ini, semuanya maha guru. Dia kata, dia tanya, wahai Fir'aun, kalau kami dapat mengalahkan Musa, apakah yang kau nak berikan kepada kami? Sudah tentulah, tuan-tuan, orang yang duduk jalan ni, dia hanya melihat kepada habuan dunia. Fir'aun kata, aku akan bagi kepadamu harta benda dan juga jawatan yang tinggi. Apa saja yang kau nak, aku bagi. Dengan syarat kau kalahkan Musa. Baik, mereka ni semua setuju. Sampai satu hari, mereka tetapkan hari tersebut, bertemulah Nabi Musa AS dan juga dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Apa yang berlaku? So, mereka pun melepaskan hibalahum. Hibal maksudnya tali-tali mereka, tongkat-tongkat yang mereka bawa, lalu menjadi ular. Ular yang macam-macam jenis ular keluar, ya. Tetapi ni tengok, tuan-tuan, di antara sihir dan juga mukjizah. Ini perlu kita ambil sedikit kajian di sini tentang sihir dan mukjizah. Sihir ini adalah benda yang dikhayalkan, benda yang bukan sebenar. Dia bukan sebenar, cuma dia dikhayalkan sahaja, ya. Dan dia lemah. Tapi mukjizat adalah benda yang sebenar. Artinya, sihir yang dibuat oleh tukang sihir itu, yang berbentuk ular-ular itu, dia sebenar bukan sebenar. Dia dikhayalkan sahaja, ya. Kadang-kadang kebanyakan sihir ini datangnya daripada iblis dan syaitan.
Mereka lah yang menyerupai akan ular-ular tersebut. Itu satu yang hebatnya. Yang tak hebat lagi, dia khayalkan mata kita saja. Itu juga tipu daya iblis dan syaitan. Sebab tu dia tidak sebenar. Dia bukan ular yang ori. Sebab tu bila Nabi Musa AS melepaskan tongkatnya, itu jadi ular yang sebenar. Jadi dia jadi macam mana? Ular tersebut jadi ular yang lebih besar daripada ular-ular yang lain. Walaupun ular-ular yang lain tu banyak, namun dengan selamba je. Ular ataupun tongkat ular yang Nabi Musa lepaskan ni, dia menelan segala sihir-sihir tu. Jadi bila ahli sihir, dia tahu. Ahli sihir ni tuan-tuan, dia tahu bahawa ini bukan main-main. Ini bukan sebenar. Sebab level sihir mereka ni adalah level yang tertinggi. Dia kata tak ada orang yang boleh buat sihir ni. Ini bukan sihir, dia kata. Ini sudah tentu datang daripada sumber kuasa yang sangat hebat. Itu beza di antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat satu benda yang benar. Ular yang keluar daripada tongkat Nabi Musa tu, ular yang sebenar. Sebab tu dia boleh makan semua sihir-sihir Fir'aun. Ya? Sebab tu dia makan semua sihir-sihir Fir'aun. Dan terbentak dalam hati para ahli sihir takut yang amat sangat. Mereka tahu ini tak boleh, bukan boleh main-main. Sebab itu bila apa dia punya kesudahan dia, yang berlaku setelah ular Nabi Musa ni dia makan semua sihir-sihir yang dibuat oleh ahli-ahli sihir Fir'aun ni. Ahli sihir Fir'aun tahu bahawa ini datang daripada sumber yang sebenar, hak. Nabi Musa adalah di pihak yang sebenar. Sebab mereka ni khayalan saja. Mereka ini minta bantuan daripada iblis dan syaitan, ya. Tapi Nabi Musa bersumberkan sumber yang hak. Sebab tu dia boleh mengalahkan yang batil. Jadi mereka tahu mereka berada di pihak yang batil. Mereka berada di pihak yang kalah. Mereka sudah tahu bahawa Nabi Musa itu adalah di pihak yang benar dan dibantu oleh yang maha berkuasa. Sebab pada zaman Nabi Musa tu tak ada lah ranking ahli sihir yang paling hebat, melainkan yang duduk dengan Fir'aun tu lah. Kalau mereka ni tak mampu untuk mengalahkan Nabi Musa, sudah tentu orang lain pun tidak akan mampu. Sebab itu bila mereka melihat je situasi itu, apa mereka berkata? Aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa, atau kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Itu dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian Fir'aun kata apa? Wahai tukang sihir, mengapa kamu mengatakan beriman dengan Nabi Musa sedangkan aku tak izinkan kamu untuk beriman lagi? Mengapa kamu terus beriman? Nampak Fir'aun, dia menggunakan dia punya kekuasaan dia tu. Aku tak bagi izin lagi untuk kau beriman. Kenapa kau beriman? Kalau begitu aku akan bunuh semua kamu ni. Dia kata tak kisahlah, kalau kau nak bunuh kami pun kami terima. Pasal apa tuan-tuan? Sebab itu bila datang kebenaran, bila datang, artinya hidayat daripada Allah. Inilah hidayat tu masuk. Tengok tuan-tuan, macam mana hidayat itu masuk ke dalam hati ahli-ahli sihir. Sanggup merubah ketakutan yang ada pada ahli sihir itu kepada Fir'aun. Mereka ni bahkan sanggup mati, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, pelik tak? Bila saya baca ni, saya tengok, dahsyatnya bila mana hidayat yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam hati hamba-Nya. Hati hamba-Nya yang terpilih ini. Jadi ahli-ahli sihir ini berpaling 100%. Sikit pun tak menghiraukan Fir'aun. Sikit pun tak takut pada Fir'aun. Bahkan mereka lebih takut lagi kepada siapa? Yang bersama dengan Nabi Musa AS. Sebab itu mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Dan kami tidak akan sekali-kali berpaling daripada Nabi Musa. Walaupun Fir'aun lepas daripada itu menghukum bunuh akan tukang-tukang sihirnya. Mereka sikit pun tidak berganjak daripada hukuman yang Fir'aun kenakan kepada mereka. Mereka sanggup untuk mengambil hukuman bunuh tu. Tak adalah macam kita, ya, aku bunuh kau. Dah. Terus tarik, ya. Terus tarik kita punya sokongan. Baik. Saya sokong awak lah, ya. Saya akan hilangkan jawatan awak. Tak ada. Saya akan kembali menyokong awak dengan sepenuh hati. Tak ada. Ya, ahli sihir Nabi Musa, ahli sihir kepada Fir'aun, walaupun dia tahu dia akan berdepan dengan kematian, namun dia tetap memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok, bila masuk je cahaya hidayat, bila masuk je cahaya pertunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah Ta'ala akan menjadikan hati orang tersebut bulat. Sedikit pun tidak takut. Inilah yang Allah Ta'ala sebut, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ya, siapakah la khawfun alaihim walahum yahzanun? Mereka itu ialah para kekasih Allah. Orang yang la khauf, tidak ada takut bagi mereka, tidak ada kebimbangan bagi mereka. Kerana apa? Mereka yakin akan bantuan Allah. Mereka sangat bertawakal kepada Allah. Pada masa ini Allah Ta'ala ubah hati itu, ahli sihir ni tadi, daripada kufur jadi beriman dan memiliki iman yang tinggi terus. Terus mereka ni jadi pada kekasih Allah. Pasal apa? Dengan keimanan yang ada inilah pada kekasih Allah. Sedikit pun tak takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan sedikit pun ahli-ahli sihir ni tak merasa bimbang dengan ancaman yang ada di hadapan mereka. Tengok tuan-tuan, keimanan ahli-ahli sihir ni, ya. Kita jarang nak kaji ahli sihir ni sebab kita dinampakkan oleh dua figure yang besar. Kita nampak Fir'aun, kita nampak Nabi Musa. Paling rendah pun kita turun kepada Nabi Harun yang ikut Nabi Musa. Kajian kepada ahli sihir ni, mengapakah ahli sihir ini, ahli sihir Fir'aun ni tuan-tuan, boleh berubah dengan begitu drastik 100%, dan keimanan yang mereka miliki itu sangat hebat. Setelah dia tengok je depan mata dia, mukjizat Nabi Allah Musa AS mengalahkan sihir-sihir mereka yang hebat-hebat itu, lalu terus mereka mempunyai keimanan, kepercayaan bahawa apa yang ada bersama dengan Nabi Musa adalah perkara yang hak. Sebab mereka tahu bahawa mereka ini bergantung kepada iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan yang mana mereka bergantung, tempat mereka minta tolong ni bukan hak. Sebab itu tok bomo apa semua, sebab itu kita tak dalam agama kita melarang, mengharamkan kita bergantung ataupun meminta tolong kepada tukang-tukang sihir. Ya, ahli-ahli sihir, tok bomo ni, pawang-pawang, jangan kita bergantung, jangan kita berubat dengan mereka. Bergantunglah dengan apa yang diajarkan dalam agama kita, ya, kerana kebenaran itu datangnya daripada Allah. Waja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Idza ja'al haq wa zahaqal batil, apabila datang kebenaran maka binasalah kebatilan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu kana zahuqa, adalah sesuatu perkara yang lemah, walaupun kita nampak tukang-tukang sihir tadi buat macam-macam benda yang hebat, ya, tapi dia lemah. Dia ada benda yang boleh memutuskan dia. Tapi bila datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersifat kuat, bersifat kekal, bersifat abadi dan tidak dapat dikalahkan. Itulah benda yang benar. Sebab tu akhir sekali tetaplah yang hak akan mengalahkan yang batil. Tetaplah hak akan mengalahkan yang batil. Jadi tuan-tuan, renungi bagaimana keimanan yang ada pada ahli-ahli sihir Fir'aun. Ini saya ingat perlu kita buat satu, macam mana mereka boleh berubah 100% pada saat itu dan memiliki iman yang sangat tinggi. Iman yang sedikit pun tak takut pada kematian, tak takut pun pada ancaman Fir'aun, dan sanggup melepaskan tawaran-tawaran yang Fir'aun beri kepada mereka berupa pangkat dan harta benda. Tak kisahlah, ambillah harta benda, jawatan yang kau nak offer pada kami tu, wahai Fir'aun. Kami tak nak. Kami nak apa dia? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Nabi Musa dan Harun. Dan kami yakin apa yang Musa dan Harun datangkan itu adalah perkara yang hak, yang sebenar. Jadi mereka berpaling pada ketika itu juga, dan mereka ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta merta menjadi kekasihnya Allah. Menjadi orang yang beriman kepada Allah, bukan macam beriman yang biasa-biasa. Macam kita ni mungkinlah kita kata beriman yang biasa-biasa, tapi mereka terus Allah Taala angkat pada tahap iman yang tinggi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapakah yang memiliki sifat la khaufun alaihim walahum yahzanun ini? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, inna awliya Allah, sesungguhnya para kekasih Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka itu tidak sedikit pun merasa takut dan tidak sedikit pun merasa bimbang, kerana mereka yakin dan percaya, bertawakal 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat tu sebut
Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya para kekasih Allah, apa sifat mereka? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sama tak dengan sifat yang ada pada ahli sihir Fir'aun? Sama. Pada masa itu juga, setelah mereka menyatakan keimanan mereka kepada Allah dan menyatakan keimanan mereka kepada Nabi Musa, Allah Ta'ala terus angkat darjat mereka menjadi para kekasih Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kita perlu bertemu dengan ulama-ulama yang seumpama ini, yang boleh meningkatkan bila mana kita duduk dengan mereka. Mereka ini boleh menghidupkan hati kita. Ini rahsia dia. Ramai ulama, ya, ramai para asatizah, ramai itu, tapi kadang-kadang kita duduk dengan mereka, kita tidak boleh, hati kita tidak boleh dihidupkan. Keimanan, ketakwaan kita kepada Allah tidak boleh dipertingkatkan. Pasal apa, tuan-tuan? Ini penting. Ini yang dari segi mursyid, dari segi guru yang boleh mendekatkan. Sebab itu tanda-tanda dikabarkan, tanda-tanda seseorang itu adalah kekasih Allah disebut dalam hadis, apabila kita melihat kepadanya, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang je pada dia, kita ingat kepada Allah. Artinya dengan melihat kepada guru kita itu akan menghidupkan hati kita. Dengan kita terlihat akan pribadinya, kita teringat akan apa yang telah dilakukan kepada kita untuk membantu kita, ataupun akhlaknya yang baik. Dengan arti kata yang lain lah, segala tingkah laku ataupun pribadinya itu menyebabkan kita, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan artinya boleh memalingkan kita daripada mendurhakai Allah. Nampak je dia, hati kita jadi hidup, hati kita ingat, hati kita rasa gerun dan takut kepada Allah. Perlu kita mencari guru-guru yang seumpama ini, ataupun yang disebut sebagai mursyid, orang yang boleh menjadi panutan kita, yang boleh memimpin rohani kita. Sebagaimana yang berlaku kepada tukang sihir Fir'aun tadi, apabila mana mereka menyatakan keimanannya kepada Nabi Musa, lalu Allah Ta'ala terus angkat mereka ini. Ya, jadi susah nak cari pada zaman sekarang ni, namun ianya ada. Walaupun susah tapi masih ada. Perlu kita berikhtiar, berusaha untuk kita meningkatkan keimanan kita, ataupun kita bertemu dengan orang-orang yang seumpama ini, ya, yang boleh meningkatkan taraf kerohanian kita kepada taraf mereka yang dikasihi oleh Allah, iaitu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, sudah tentulah ulama-ulama yang seumpama inilah ulama yang disebut yang mewarisi syariat zahir dan syariat batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya zahir dan batinnya itu mewarisi akan syariat zahir dan syariat batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setengah orang tu dia hanya kuat dari segi syariat zahirnya, syariat batinnya tak kuat. Ada setengahnya tu pula, ada syariat batin tapi zahirnya tak kuat. Kita nak dua-dua kuat, zahir dan batinnya mewarisi syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang disebut sebagai mursyid, yang boleh memandu bukan saja zahir kita, bahkan ianya boleh memandu batin kita menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca lagi. Oleh kerana dia berserah kepada Allah, maka Allah pun memeliharanya dari keburukan dan kecelakaan. Dia mendapat kemenangan dari musuh, yakni Fir'aun dan pengikutnya, sehingga dia sampai kepada tujuan. Dengan demikian, seseorang yang berserah diri kepada Allah bakal mendapat jaminan di hari kemudian. Bagaimanapun kejadiannya, pasti akan baik baginya. Inilah kesudahan bagi orang yang menyerahkan dirinya zahir dan batin kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang berserah diri zahir dan batin kepada Allah, ending dia mesti berjaya. Dia mesti menang. Tak kisahlah endingnya seperti Masyitah ataupun endingnya seperti Asia. Tak kisahlah. Orang kabur set ending macam Masyitah tadi, terpaksa terjun ke dalam kawah yang sedang menggelegak, tapi endingnya tetap Allah Ta'ala muliakan, beri sebagai setinggi-tinggi darjat di syurga. Ataupun ending dia macam Asiyah tadi, artinya walaupun Fir'aun dah meninggal dengan tenteranya, dia tetap juga hidup sebagai permaisuri, tetap juga kemewahan. Akhirnya dia mati sebagai permaisuri, ataupun dia mati dengan duduk dalam istana Fir'aun, duduk dengan kemewahan. Tapi endingnya adalah
ending yang baik, tetap Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepadanya. Qada buruk ataupun qada baik, tapi oleh kerana kedua-duanya ini bertawakal, ada sifat tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan kedua-duanya dengan memasukkan kedua-duanya ini ke dalam syurga Allah yang tertinggi. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang mendapat syurga yang tertinggi, dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkan cerita keduanya itu di dalam Al-Quran, dan daripada hadis-hadis Nabi SAW menceritakan tentang dua orang yang mulia ini, iaitulah Masyitah dan juga Asiyah, ya. Baik. Untuk menjelaskan erti tafwid dan hukumnya, ia memerlukan dua bahagian. Tafwid artinya menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Tafwid ni tak boleh nak takwil-takwil. Serah 100% kepada Allah. Ya, itu apa erti takwil? Apa erti tafwid? Untuk menjelaskan erti tafwid dan hukumnya, ia memerlukan dua bahagian. Bahagian pertama, tempat menyerahkan segala sesuatu kepada Allah beserta hukumnya. Adapun tempat untuk berserah diri kepada Allah ada tiga bahagian. Ya, tempat menyerahkan segala sesuatu kepada Allah beserta hukumnya. Ya, adapun tempat untuk berserah diri kepada Allah ada tiga bahagian. Baik, kita dengar bahagian yang pertama dulu. Yang pertama, suatu keinginan. Jika diketahui perkara itu tidak baik dan jahat, ini jelas bererti bahawa perkara itu merupakan sesuatu yang buruk seperti neraka dan seksa. Perbuatan itu adalah kufur, bid'ah dan maksiat. Jangan sesekali mempunyai pendirian, aku serahkan segalanya kepada Allah, masuk neraka ataupun masuk syurga. Ini bukan cara menyerah diri kepada Allah yang sebenar. Ya? Satu, dari segi keinginan. Jika mana satu dari segi keinginan kita ni, kita kena pasti dah. Jika diketahui perkara itu tidak baik dan jahat, kita tahu dah benda tu tak baik dan jahat. Ya? Kita tahu dah benda tu memang tak baik dan benda tu jahat. Seperti contoh apa? Seperti contoh tadi, masuk neraka, masuk syurga, ya? Ikutlah masuk syurga ke masuk neraka, serahlah pada Allah. Tapi kita, tuan-tuan, dari segi usaha dan ikhtiar, dari segi keinginan kita nak syurga. Ya Allah, walaupun aku ni banyak lakukan dosa, walaupun aku ni banyak tenggelam dalam maksiat dengan lalai, ya Allah, aku tetap ingin masuk syurga-Mu, ya Allah. Tetap juga kita, keinginan kita, minta kita, pohon dan pinta kita kepada Allah, kita memilih perkara yang baik. Janganlah kita pilih perkara, tak apalah, masuk neraka pun tak apa. Tengok. Itu cara memilih yang tidak sebenar. Keinginan yang tak sebenar, ya. Jangan kita inginkan perkara-perkara, meminta perkara-perkara yang buruk. Ya, bukan saja kita tak boleh nak minta perkara yang buruk pada diri kita, pada orang lain juga kita tak boleh nak minta. Contoh, orang yang kita tak suka, minta berlaku perkara buruk pada dia. Supaya aksiden lah, supaya terbakar lah, supaya itulah, supaya bankrupt lah. Tak boleh. Agama tak benarkan kita memohon keburukan kepada orang lain, apatah lagi pada diri kita. Baik, yang pertama dari segi keinginan. Kita kena memastikan yang keinginan kita tu adalah perkara yang baik-baik sahaja. Dan kita berusaha untuk mendapatkan perkara yang baik. Sama ada dari segi doanya, dari segi usaha dan ikhtiarnya. Kita buat perbuatan kita itu menunjukkan kita nak pada perkara yang baik. Sebab tu kita bercakap benda-benda yang baik, kita mendengar benda-benda yang baik, kita berkawan dengan orang-orang yang baik, kita memakan daripada makanan yang sumbernya baik, ya. Artinya segala benda yang baik tu pasal apa? Sebab keinginan kita yang baik. Ya. Kita tak nak terjatuh dalam benda yang buruk. Namun sebagai manusia kita ada kelemahan. Sekiranya kita terjatuh ke dalam dosa, sekiranya kita terjatuh ke dalam perkara-perkara yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara jahatlah kita sebut, maka kita cepat-cepat kembali dan kita merasakan bahawa kita tidak redha dengan perbuatan tersebut. Bukan kita suka, bukan kita redha, ya. Cepat-cepat kita bertaubat, cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, yang pertama, keinginan kita ni dah putus.
Kita nakkan benda-benda yang baik sahaja, nakkan benda-benda yang elok sahaja. Sekalipun kita tahu dengan diri kita sekarang ni, dengan dosanya yang tak putus-putus, tak boleh lagi nak meninggalkan maksiat itu, tak boleh lagi nak meninggalkan maksiat ni. Kadang-kadang sembahyang pun ada yang tinggal, liklak orang kata. Kadang-kadang iyalah ya, bertaubat sebulan sekali, macam-macam lah ya. Artinya kelemahan kita kadang-kadang setiap orang ni dia tak sama tuan-tuan. Bagi orang yang telah dipermudahkan oleh Allah, ya kita kata takkan semayang pun tak boleh buat itu bagi kita bagi geng-geng muda ni yang tenggelam dengan keduniaan ni, setiap malam tuan-tuan duk main game je, hidayat tak sampai lagi. Contohnya akhirnya dekat subuh, akhirnya tertinggal subuh. Kita pun kata Allah, bukanlah payah nak sembahyang subuh 2 rakaat je. Tapi bagi mereka ni susah subuh tu. Pasal apa? Hidupnya penuh dengan game. Game ini akan menggelapkan hati mereka. So bila hati gelap, payah mereka ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi untuk taat kepada Allah ni dirasa macam satu benda yang sangat berat. Itu nasib, itu bahagian mereka. Mudah-mudahan kalau kita sebagai ibu bapa ada anak-anak yang macam ni, satu nasihat tu tetaplah nasihat supaya mereka itu kalau boleh meninggalkan kerja-kerja ataupun kerja-kerja yang tak bermanfaat ini. Yang paling penting sebagai ibu bapa, kita berdoa kepada Allah agar mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala bantu untuk keluar daripada kehidupan yang lara dan sia-sia. Itu contoh ya. Kita memanglah pada jauh kita memandang, takkanlah sembahyang Jumaat tak pernah pergi ya. Dia kerja nelayan. Sorry lah bagi orang nelayan ya, sorry lah saya sebut ya. Sebab nelayan ni kadang-kadang tuan-tuan payah nak sembahyangnya ya. Tuan-tuan, bagi orang yang meninggalkan sembahyang ni, bagi dia sangat berat tuan-tuan ya. Bagi kita yang tak diuji dengan ni, bagi orang yang nak ni, kita boleh lihat ya, orang yang tak nak sembahyang ni, Allah Ta'ala tak tahulah benda apa dalam pemikiran mereka menyebabkan mereka tak nak sembahyang. Mereka tahu bahawa meninggalkan sembahyang itu adalah dosa besar. Mereka pernah dengar hadis Nabi SAW, ancaman yang sangat besar. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka nyata ia itu kafir. Artinya perbuatan meninggalkan salat dengan sengaja ni boleh menjatuhkan seseorang itu kepada kafir. Semua tahu benda tu. Tapi walaupun mereka tahu, tapi susah bagi mereka. Ini nama dia hijab. Hatinya sudah terhijab tuan-tuan, disebabkan oleh dosa yang mana mereka tidak bertaubat daripada dosa tersebut, menyebabkan dia rasa berat. Kadang-kadang tu sembahyang Zuhur boleh, Asar boleh, Maghrib boleh, Isyak dengan subuh berat. Ini ujian Allah pada orang tersebut. Jadi tuan-tuan, bagi kita, janganlah kita memandang hina pada orang-orang yang seumpama ini. Kalau sekiranya perkara tersebut berlaku pada ahli keluarga kita, doa je lah. Kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala meringankan bebanan atau meringankan ujian yang sedang diterima oleh mereka itu. Sebab kita tahu akhir-akhirnya tetaplah endingnya sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Bagi kita, apa yang ada pada kita? Usaha dan ikhtiar. Apa usaha kita? Berdoa. Apa ikhtiar kita, pilihan kita? Kita buatlah sesuatu benda yang boleh menyebabkan ianya boleh dikurniakan hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon. Tapi kalau kehendak Allah begitu juga, mati dia dalam mati lalai, mati dia dalam mati kufur, kita tak boleh nak buat apa-apa. Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau suka, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia suka. Tuan-tuan, sejarah telah membuktikan anak-anak kepada Nabi, isteri kepada Nabi pun ada yang mati dalam kafir, mati dalam kekufuran, tak ikut Nabi ya. Paman kepada Nabi ataupun pak saudara kepada Nabi, Abu Talib pun begitu juga ya. Ramai pak-pak saudara Nabi ya, Abu Jahal, Abu Lahab ya, Abu Lahab tu artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih Nabi, sedih.
walaupun darah daging sendiri, tapi usaha kita kena ada. Usaha kita apa dia? Beri nasihat, beri petunjuk, dan juga jangan putus asa daripada berdoa. Tapi namun di sudut hati kita, kita tetap beriman dengan qada dan kadarnya Allah Ta'ala. Kalau itulah kehendak Allah, aku redha. Sebab tak ada arah lah tuan-tuan. Kehidupan kita memang tertakluk kepada hukum, qada dan kadarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab itulah kita kena melatih hati kita, yang kita ni kena jaga diri kita, supaya tidak berburuk sangka dengan orang-orang yang Allah Ta'ala uji dengan macam ni. Jangan pandang hina pada mereka. Kita tahu susahnya lah dia tu nak semayang, ya. Puas dah beritahu tak nak juga sembahyangnya. Dah sampai usia lanjut pun tak nak juga menunaikan perintah Allah. Berat dia nak menunaikan. Itu adalah hukuman Allah kepada orang itu, ataupun ujian. Kita sebut ujian lah, jangan sebut hukuman ni berat sangat, ya. Artinya ujian yang Allah sedang timpakan kepadanya. Kita sebagai ahli keluarga, kita doalah banyak-banyak kalau ada anak, kalau ada isteri, kalau ada sesiapa saja yang rapat dengan kita sedang diuji yang macam ni. Apa yang boleh kita buat hanyalah kita memanjangkan doa dan munajat kita kepada Allah agar melembutkan hati anak-anak, isteri ataupun saudara mara yang rapat dengan kita itu untuk kembali bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hidupnya hati, dengan keinginannya bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan mengeluarkan mereka daripada situasi dan kondisi, keadaan hal yang mereka berada dalamnya sekarang. Bagi orang yang telah dipermudahkan oleh Allah, macam kita dipermudahkan oleh Allah untuk beribadah, tuan-tuan, jangan ujub, jangan takabur, kerana hidayat Allah itu boleh berubah bila-bila masa sahaja, ya. Sebab itu jangan rasa selesa, jangan rasa senang, jangan rasa dah selamat. Tetap juga kena rasakan diri kita ini fakir, sangat berhajat kepada bantuan Allah. Ya Allah, bantu aku, kekalkan hidayatnya Engkau, kurniakan kepada aku, bantu aku ya Allah untuk aku melakukan ibadah yang aku lakukan. Rasakan diri tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita menjawab azan, ya. La haula wala quwwata. Itu sebenarnya dalam setiap gerak-geri kehidupan kita, itulah perkara yang patutnya kita pegang. Kita merasakan tidak ada daya, tidak ada upaya. Kalau bukan dengan rahmat dan bantuan Allah kepada diri kita, kita tak mampu untuk melakukan sesuatu apa pun. Nak mengangkat kelopak mata pun tak mampu, apatah lagi nak berkata-kata, apatah lagi nak melakukan ibadah. Segala-galanya adalah rahmat dan kurnia yang Allah yang wajib kita syukuri. Kita kena tahu benda tu dan wajib syukur. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu, kalau kita sentiasa bersyukur, masa kita beribadah tu, kita rasakan dalam hati kita, ya Allah, syukurnya aku, ya Allah, Engkau kurniakan kepada aku dapat beribadah. Ya Allah, syukurnya ya Allah, Engkau kurniakan kepada aku dapat baca Al-Quran. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau lapangkan hati aku ya Allah untuk melakukan kebaikan. Engkau permudahkan pada aku ini ya Allah untuk aku duduk dalam kuliah-kuliah agama, kuliah-kuliah ilmu. Sentiasa nak dengar ilmu-ilmu, sentiasa nak dengar perkara-perkara kebaikan. Ya Allah, terima kasih. Artinya jangan lupa bersyukur. Bila mana kita mendapat kurniaan kebaikan seperti mana kita dapat melakukan ibadah, kita dapat melakukan ketaatan, kita dapat duduk dalam kebaikan. Perkara yang paling penting kita kena bersyukur. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan perkara yang kita dapat tu adalah kurnia Allah. Allah Ta'ala telah catat semenjak Lauh Mahfuz lagi. Dia berkehendak begitulah. Itulah kehendak Allah. Itulah kekuatan yang Allah. Itulah kudrah Allah. Itulah tajalli kehendak Allah. Itulah tajallinya kudrah Allah. Kan kita ni tak lari daripada memandang kepada apa dia? Tajalli kudrah, tajalli iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pandang ini kehendak Allah. Ini kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita untuk kita melakukan. Tanpa kehendak Allah, tanpa kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tak akan mampu kita untuk melakukannya, tuan-tuan dan puan-puan.
Orang kata tak usah act lah, tak usah act lah. Tak usah hebat lah kita macam mana. Kalau Allah tak beri, Allah Ta'ala tak izin, maka kita tidak akan mampu untuk duduk dalam kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Takkan mampunya. Sebab diri kita dan alam ini, skripnya sudah lengkap datangnya daripada Allah Subhanahu. Itu saja yang perlu kita sedari. Dan kita sebagai hambanya perlu bersyukur. Rasa bersyukur tadi. Itulah ubudiyah kita. Itulah rasa penghambaan kita. Sifat syukur tadilah sifat ubudiyah. Sifat kita rasa tidak ada daya, tidak ada upaya, itulah sifat ubudiyah. Itulah sifat kehambaan. Itulah sifat yang Allah Ta'ala nak lihat daripada diri kita. Oh, hamba aku ni dia seorang yang bersyukur. Ya. Dia tak rasa bahawa dia itu alim. Dia tak rasa dia itu hebat. Dia tak rasa dia itu mulia. Dia tak rasa diri dia itu bagus. Walaupun dia taat, walaupun dia duduk dalam ibadah, walaupun dia duduk sebagai orang alim, walaupun dia duduk, aku kuni kedudukan dia sebagai ambit imam besar ke, tak kisahlah tuan-tuan apa lakap dan galaran pada tuan-tuan, tok guru ke, maha guru ke, tapi dia tetap menghinakan dirinya. Dia tetap merasa dia tak mampu untuk melakukannya kalau bukan aku. Tuan-tuan, itu benda yang paling penting. Sebab itu rasa syukur itu sifat ubudiyah yang sangat tinggi. Dan rasa faqir ilallah, rasa sangat memerlukan Allah, rasa tidak memiliki daya maupun upaya. Ini sifat-sifat ubudiyah yang kena ada pada diri kita sepanjang masa, sekalipun kita telah disuratkan oleh Allah bahawa kita ini hidupnya sebagai seorang yang alim lagi abid. Alim, ada ilmu, lepas tu kuat pula beribadah. Jangan lupa tiga ni. Bukanlah kerana ibadah kita, bukanlah kerana alimnya kita boleh menyelamatkan kita. Kita terselamat kerana rahmat dan kurnianya Allah kepada kita. Allah Ta'ala menjadikan asbab itu kepada diri kita. Kita nampak tengok asbab itu. Apa perlu kita buat? Bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan, menghendaki kita berada di atas asbab tersebut. Baik. Itu bahagian pertama, iaitu yang pertama tadi berkenaan dengan keinginan, suatu keinginan, iaitu jika diketahui perkara itu tidak baik dan jahat, ini jelas berarti bahawa perkara itu merupakan sesuatu yang buruk seperti neraka dan seksa. Neraka dan seksa ni. Ya. Perbuatan itu adalah kufur, bid'ah dan maksiat. Juga perbuatan kufur, bid'ah dan maksiat. Jangan sesekali mempunyai pendirian aku serahkan segala-galanya kepada Allah, masuk neraka ataupun masuk syurga. Ini bukan cara menyerah diri kepada Allah yang sebenar. Ya. Serahlah segala-galanya kepada Allah. Ya. Di mana usaha, di mana ikhtiar, di mana kehendak. Allah Ta'ala suruh kita berusaha dan berikhtiar. Allah Ta'ala suruh kita memilih. Ikhtiar itu memilih, ya. Bukan ikhtiar dalam bahasa Melayu. Kalau ikhtiar dalam bahasa Melayu tu kita berusaha. Tapi al-kasbu wal ikhtiar, ini terjemahan daripada bahasa Arab. Al-kasbu itu usaha, ikhtiar itu pilihan kita. Apa yang kita nak, apa yang keinginan kita ni, apa pilihan kita, apa yang kita kehendak. Kita nak jadi orang yang saleh, kita nak jadi orang yang taat kepada Allah, kita nak jadi orang yang ikhlas, kita nak jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, kita nak jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Itu pilihan kita, itu kehendak kita. Kita nak, ya, diberikan oleh Allah kepada kita untuk memilih. Kita pilihlah perkara-perkara yang baik. Yang kedua, segala keinginan yang diyakini baik juga harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Walaupun benda tu baik, kita dah nak baik, kita serahkan juga kepada Allah. Kerana Allah lah yang maha menentukan, maha melaksanakan juga dia, maha menentukan juga dia. Kalau bukan kehendak dia, kalau bukan dengan kudrat dia, tidak akan berlaku perkara tersebut. Ya. Baik, segala keinginan yang diyakini baik juga harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan keinginan agar tetap beriman dan tetap tergolong dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Begitulah juga, ya, keinginan kita beriman dan keinginan kita untuk tetap duduk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Ini penting, tuan-tuan. Minta pada Allah, sebab akhir zaman ini fitnah banyak. Minta pada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah, ataupun disebut sebagai firqatun najiyah. Firqatun najiyah. Firqah ni maksud apa? Golongan, kumpulan. Najiyah, yang terselamat. Masukkanlah aku, ya Allah, ke dalam golongan yang terselamat.
golongan yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kita minta kepada Allah kita masuk ke dalam golongan ini. Ya, baik. Dalam perkara ini seseorang boleh yakin dan pasti kerana ia tidak bererti tasawuf. Jadi perkara ini tidak mendatangkan bahaya, bahkan baik dan mendatangkan maslahat. Baik, ya. Lebih kurang apa yang di atas tadilah yang kita bincangkan. Baik, yang ketiga, tempat seseorang berkeinginan untuk tafwid, yakni menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Segala keinginan yang belum diketahui baik dan buruknya perlu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sembahyang sunat, puasa sunat dan sebagainya. Memang mengerjakan ibadah sunat merupakan suatu kebaikan, tetapi ada kalanya semua itu boleh mendatangkan maksiat. Contohnya dalam mengerjakan amalan tersebut terdapat sifat riak dan tidak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keinginan kita dalam meningkatkan kualiti amal kita, lalu kita melakukan ibadah-ibadah sunnah yang banyak. Walaupun kita nampak dah nak untuk buat baik dalam melakukan ataupun melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang banyak, tetapi tuan-tuan jangan lupa, tetap juga kita kena menyandarkan keinginan kita itu berharap kepada Allah agar Allah membantu kita. Membantu kita daripada apa? Pertama, untuk memudahkan kita melakukan ibadah-ibadah sunat. Yang kedua, semoga Allah menyelamatkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat apa? Sifat riak, sifat ujub, sifat sum'ah. Ini sifat sum'ah ni kadang-kadang tuan-tuan kita dapat tengok. Sorry lah, hari ni I puasa. Puasa ni dah jadi rutin hidup I lah. Tiap-tiap hari I kata puasa ni. Puasa I buat puasa Nabi Daud. Artinya kita cerita benda yang kita buat, ya. Sebenarnya untuk memperdengarkan kebaikan kita. Jadi habis. Amal yang macam ini hancur. Kerana apa? Ada sum'ah. Sum'ah ini apa dia? Memperdengarkan kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain. Apatah lagi kalau riak. Apatah lagi kalau dia bongkak. Kawan ustaz, awak siapa? Habis. Itu sombong. Sedikit pun tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala akan sifat-sifat yang seumpama ini, ya. Awak tu siapa, ya? Kawan ni AJK masjid. Awak tu jarang-jarang datang ke masjid. Nampak hidung dekat masjid sebulan sekali je. Kalau tidak pun setahun 2 kali. Sembahyang raya je. Jangan mudah kita memandang hina kepada orang lain, ya. Apa yang paling penting ialah kita memandang kepada peribadi dan diri kita, ya. Jadi artinya di sinilah kita tetap kena memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala agar membantu kita. Satu, membantu kita bila kita sudah ada keinginan untuk melakukan amal-amal yang sunat, membantu supaya kita istiqamah dan memudahkan kita untuk melakukan ibadah sunat. Dan yang kedua, memohon bantuan Allah agar diselamatkan hati kita daripada disentuh oleh sifat-sifat ujub, sum'ah, takabbur dan juga riak, benda-benda yang boleh membatalkan ibadah kita, ya. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati. Dalam perkara ini kita mesti berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berhak memastikan keinginan itu. Kita tidak boleh nak memastikan keinginan itu, cuma kita boleh ada keinginan dan memohon kepada Allah. Tengoklah setakat mana yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itulah yang menjadi rezeki kita. Tapi keinginan kita tetap ada, nak pada benda-benda yang baik, nak minta Allah Ta'ala bantu kita untuk diselamatkan kita daripada sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang buruk yang saya sebutkan tadi, ya. Tetaplah juga keputusannya itu di dalam kekuasaan Allah, di dalam kehendak Allah, ya. Di dalam urus dan takbirnya Allah ke atas diri kita. Baik. Dalam perkara ini kita mesti berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak memastikan keinginan itu, melainkan harus disertai istisna dengan mengucapkan insya-Allah. Istisna ni adalah mengucapkan insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kehendak Allah kita mampu melakukannya. Mudah-mudahan dengan kehendak Allah kita diberi kekuatan. Dengan mudah-mudahan dengan kehendak Allah kita ditolong untuk menghilangkan sifat-sifat mazmumah yang ada
dalam diri kita. Harapan yang tidak disertai dengan istisna adalah tercela dan haram hukumnya. Ini dia confident. Sebab tu dia tak ada istisna. Dia confident bahawa oleh kerana kealiman dia, waraknya, kerana dirinya yang dah alim, yang dah kuat beribadah tu, dia kata aku confirm boleh buat. Ini hati orang yang sombong. Sekalipun dia seorang abid, sekalipun dia kuat beribadah, kalau dia tidak menyerahkan kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah, menyandarkan kepada Allah, maka inilah orang yang sombong. Dia rasa diri dia boleh lakukan, dia rasa diri dia kuat, dia rasa dialah yang boleh melakukannya tanpa bantuan daripada Allah. Ini Allah Ta'ala tak pandang. Walaupun beribadahlah 1000 tahun macam mana pun, tak ada kita sandarkan kepada Allah, tak ada jiwa fakir kepada Allah, maka ibadah yang macam ini disebut sebagai haba'an mansura. Apa makna haba'an mansura? Debu-debu yang berterbangan, yang ditiup oleh angin. Sikit pun Allah Ta'ala tak pandang. Pasal apa? Dalam dirinya ada ananiyah, dalam ibadahnya ada ananiyah. Apa maksud ananiyah? Keakuan, meletakkan segala sesuatu kepada dirinya yang mampu melakukan tanpa ada campur tangan daripada Allah. Tanpa, bukan kehendak Allah, bukan kudrat daripada Allah, bukan daripada Allah. Jadi dia rasa dia. Jadi bila ada rasa dia ni, inilah amal yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat banyak macam mana pun, dia tetaplah menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Jadi kita tak nak jadi macam ni. Baik. Dengan ucapan insya-Allah ini berarti kita menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Ini dia tujuan dia, tuan-tuan. Dengan istisna, dengan kita menyebutkan insya-Allah, sebenarnya kita menyerahkan segala-galanya pada kehendak Allah, pada aturan Allah. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan kepada kita. Kita hanya mampu memohon, berkehendak agar Allah melimpahkan rahmatnya, mengunia kekuatan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu yang baik yang kita ingin laksanakan. Tanpa bantuan, tanpa rahmat, tanpa kurnia Allah, takkan mampunya kita melaksanakan. Kalau kita melaksanakan juga tanpa ada perasaan istisna, menyerahkan ataupun bertawakal kepada Allah, maka itulah amalan yang sia-sia. Baik. Harapan yang tidak disertai dengan istisna adalah tercela dan haram. Jadi musannif letakkan di sini bahawa harapan kita berkeinginan nak, tak ada istisna, tak ada kita sandarkan kepada Allah, tak ada kita gantungkan kepada Allah, tak pun kita katakan insya-Allah, maka itu adalah tercela dan haram. Nampak? Mesti bila kita nak ingin melakukan sesuatu kebaikan, kena ada penggantungan, kena ada sandaran, kena kita serahkan kepada Allah dengan harapan dan doa kita kepada Allah. Kita panjatkan harapan dan doa kita kepada Allah agar Allah membantu untuk memudahkan kita melaksanakan kerja-kerja tersebut. Baik. Dengan demikian, tempat tafwid adalah keinginan yang mengandungi bahaya, iaitu ragu-ragu akan adanya maslahat di dalam keinginan itu. Ini salah satu lagi di antara perkara yang mengancam seseorang itu tafwid, menyerahkan dirinya kepada Allah, ialah keinginan tersebut adalah ragu. Dia ragu-ragu kepada Allah. Dia ragu-ragu ni, masalah ni macam mana? Ragu-ragu ni sebenarnya dia tidak 100%. Dia masih lagi dia ada syak wasangka. Tak boleh, tuan-tuan. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kena 100%. Sebab dia maha berkuasa, dia maha menentukan, dialah yang maha segala-galanya. 100% kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada sedikit pun ragu di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia kata nak, kalau dia kata jadi, maka jadilah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, maka itulah yang terjadi. Walaupun siapa, walaupun apa yang cuba menghalang kita, tidak akan dapat menghalang kita, kerana kekuasaan Allah lah yang akan menjadi kenyataan, yang akan terlaksana. Selain daripada Allah, tidak mampu untuk mengubah akan apa yang telah Allah
tentukan apa yang telah Allah putuskan, apa yang telah Allah qadakan, apa yang telah Allah siapkan bagi kita. Jadi benda ni perlu kita yakin. Jangan ada keraguan sedikit pun sewaktu kita menyerahkan perasaan kita, penggantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ya. Jangan ada sedikit pun keraguan. Ini di antara perkara-perkara yang boleh merosakkan tafwid. Tafwid ni perasaan kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula diselangi oleh ragu-ragu di situ. Tak mau ragu-ragu, ya. Baik. Erti, bahagian kedua. Erti berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta lawannya. Salah seorang guru kami mengatakan, dalam memilih mana yang baik dari perkara-perkara yang belum pasti, hendaklah diserahkan kepada yang berhak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Bahagian kedua ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pula pada kelas kita yang akan datang. Jadi dah. So dengan demikian tadi, iaitu dah habis dah. Artinya bahagian yang kedua kita akan sambung dalam kelas kita yang akan datang, insya-Allah. So terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang join kelas kita pada hari ini, ya. Ramai di sini yang tak dapat saya nak apa dia? Istisna adalah mengucapkan insya-Allah, berarti menyerahkan. Ini koleksi minda positif, ya, saya bacakan ni. Istisna adalah mengucapkan insya-Allah, berarti menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah, aturan Allah. Apa yang ditentukan kepada kita, tanpa bantuan Allah kita tidak mampu melakukannya. Sebagaimana yang kita syarahkan tadi, ya. Mudah-mudahan. Artinya yang paling penting sekali, jangan lupa setiap tindak tanduk kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang attend kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kadang-kadang banyak ilmu tapi susah untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari daripada kitab ini, ya. Bukan senang tuan-tuan. Untuk amalan yang berbentuk zahir itu pun dah payah. Biasanya nak sembahyang sunat, nak apa tu mudah tuan-tuan. Benda yang zahir ni macam puasa ke nak baca Quran mudah. Amalan yang paling susah, walaupun dia pun tak perlu modal yang besar, ialah amalan batin. Amalan batin tu apa? Seperti ingat kepada Allah lah, zikrullah, sentiasa ingat kepada Allah tu. Ingat mudah? Susah tuan-tuan. Amalan sabar, amalan redha, amalan menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak ragu-ragu kepada Allah. Itu amalan-amalan yang walaupun nampak macam mudah, tapi sangat susah untuk dilaksanakan. Amalan-amalan inilah yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita latih diri kita. So bila kita faham tentang bagaimana untuk menyerahkan perasaan kita kepada Allah, bergantung harap kepada Allah, kita kena laksanakan. Contoh amalan bersyukur yang saya sebut tadi. Syukur kepada Allah, ya Allah, terima kasihlah ya Allah, Engkau kurniakan kepada aku dapat solat hari ni, dapat solat duha hari ni, ya Allah, dapat dengar kuliah hari ni, ya Allah, terima kasihlah ya Allah, aku dapat bersedekah pada hari ni, aku dapat buat. Arti kebaikan, setiap kebaikan yang kita lakukan itu terus kita connect dengan Allah, dengan menyatakan rasa syukur kita kepada Allah kerana Dia yang mengurniakan kepada kita dapat melaksanakan ibadah dan ketaatan tersebut. Tanpa kurnianya, siapalah kita? Dan satu lagi, tafwid tadi 100% kita serahkan kepada Allah. Paling kurang kita sebut insya-Allah. Bila insya-Allah ini maksudnya kesedaran kita dengan kehendak Allah. Insya tu maksudnya dengan kehendak Allah perkara tersebut akan menjadi kenyataan, akan berlaku, ya. Insya-Allah saya datang, insya-Allah, tapi sebenarnya tak datang. Kita ni salah guna insya-Allah. Jemputlah datang rumah saya, ya. Insya-Allah. Insya-Allah kita tu sebenarnya tak datang. Artinya sebenarnya kalau insya-Allah dia sudah meletakkan
95% untuk datang. 5% tu kiranya kalau ada aral melentang pukangnya baru tak datang. Tapi orang Melayu dia sebut insya-Allah tu dia tak nak datang. Ya, itulah cara salahnya kita memahami akan makna insya-Allah. So insya-Allah ini kita meletakkan sandaran kita kepada Allah untuk memudahkan kita. Ya Allah, permudahkanlah bagi aku untuk aku melaksanakan apa yang Engkau redai, untuk aku melaksanakan ibadah ini, untuk aku melaksanakan kehendak-kehendak yang aku sedang rancang ini. Ya Allah, aku nak buat itu, aku nak buat ini, permudahkanlah ya Allah dengan izin-Mu. Itulah dengan insya-Allah, dengan kehendak-Mu, ya. InsyaAllah saya akan buat itu, insyaAllah saya akan buat ini dengan kehendak Allah, saya akan melakukan itu dengan kehendak Allah, saya akan melakukan ini. Artinya dengan menyebut insyaAllah itu sebenarnya kita tafwid kepada Allah, meletakkan, menyandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu saja perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, ya, dapat mengamalkannya. Ilmu itu adalah satu nur, dapat mengamalkan lagi juga, bertambahlah nur-nur yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kelas kita dengan membaca tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.